Tiba-tiba connection loss. Okay, so mana dah tadi? Perancangan, okay. Perniagaan memerlukan bangunan, okay, sebagai premis untuk menjalankan operasi. Ada je macam dibuat dekat mana-manalah bangunan premis, okay. Memerlukan bangunan untuk memulakan perniagaan, so kena ada license, okay, lesen. Lesen tu kena diperoleh berdasarkan undang-undang persekutuan, okay, dari segi tak kisahlah lesen dari segi SSM ataupun MPKJ ke, okay. Sebenarnya nak buka sebuah premis tu banyak dia punya dokumen, okay. Kena ada, kalau MPKJ macam contoh nak buka tadika ke apa, dia kena hire apa orang panggil, arkitek daripada MPKJ untuk tengok plan lokasi, okay. Sebuah floor plan tu, okay. So benda tu sebenarnya memakan banyak duit jugalah, okay. Tapi kalau berminat, okay, boleh je mana-mana, okay. Seterusnya dari segi kelulusan bangunan, yes. Kelulusan contoh awak nak buka kedai makan dekat lot kedai. So ada persetujuan tak dari segi kawasan persekitaran tu. Sebagai contoh nak buka tadika dekat dalam kawasan perumahan, perlu ada apa yang minta persetujuan daripada penduduk-penduduk tempatan, penduduk tempat tu lah, okey. Contoh awak nak buka kedai apa, awak nak buat mekanik dekat kawasan perumahan awak. So awak kena ada persetujuan daripada penduduk-penduduk dekat tempat awak duduk lah, okey. Perlu ada perancangan. Dan juga kalau nak buka sebuah perniagaan kena ada kelulusan bangunan, okey, daripada kerajaan negeri lah, pihak berkuasa tempatan ataupun MPKJ, okey. Biasalah mana-mana pihak berkuasa tempatan. Okey. Seterusnya adalah dari segi perundangan, undang-undang untuk perlindungan pengguna. Okey, so untuk perlindungan pengguna juga ada undang-undang yang perlu dipatuhi. Sebagai contoh, okay, melindungi hak-hak pengguna, okey, daripada perniagaan. Contohlah kalau macam perlu ada melindungi hak pengguna daripada perniagaan yang tidak sihat, okey. Bagi contoh apa, perniagaan yang tidak sihat. Ya, apa-apa yang menyalahi undang-undang lah. Okay. Contoh jual pil ke, jual dadah ke, itu adalah menyalahi ataupun perniagaan yang tidak sihat. Okey. Mengeluarkan produk yang sesuai dan boleh digunakan oleh pengguna. Okey. Kena ada contoh produk, contoh produk kesihatan ke, perlu ada apa persetujuan ataupun ada apa orang panggil, perlu ada COP, okey, di bawah KKM, okey, kesihatan Malaysia, okey. Bagi contohlah awak beli makanan ke expired date, okey. So perlu ada perlindungan pengguna lah. Okey. Awak beli contoh macam kosmetik, barang kosmetik yang ada mercury, ada chemical. Okay, so kalau tak ikut benda tu, pengguna dia ada hak dia, okey. Dia boleh saman awak. Okey, sebab ada undang-undang yang memperuntukkan untuk perlindungan pengguna. Okey. Seterusnya undang-undang dari segi persaingan, okey. Persaingan. Okey, kalau dari segi persaingan macam mana? So
sistem ekonomi negara. Dari segi persaingan, menggalakkan persaingan untuk memberi faedah kepada pengguna. Mewujudkan persaingan sihat. Okey, maksudnya kalau dari segi persaingan pun perlu setiap peniaga perlu mempraktikkan persaingan yang sihat lah. Okey, contoh awak buka kedai burger, cikgu buka kedai burger, awak pun jealous. Macam-macam lah awak buat dekat ni. So dari segi persaingan perniagaan pun perlu ada undang-undang yang akan menjagalah. Okey. Okey, seterusnya dari segi persaingan ni apa lagi? Mewujudkan persaingan yang sihat macam cikgu cakap tadi, okey. Undang-undang diperlukan untuk mengawal aktiviti persaingan, okey, dalam dari segi harga. Harga contoh awak jual burger RM3, cikgu jual RM5. Tiba kan. Tiba-tiba contoh cikgu tengok awak jual RM3, saya pun nak murah lagi RM2.5. So itu dari segi persaingan harga. Kalau pasaran dengan antarabangsa, tengoklah, okey, saiz besar, okey, macam mana dia punya persaingan. Okay, make sure kena ada persaingan yang sihat. Okey. Dan seterusnya adalah dari segi kerangka perundangan pengiklanan. Okey, dari segi iklan, okey. Macam mana dari segi pengiklanan? Menyebarkan maklumat tepat melalui media massa. Okay, sebagai contohlah berita ataupun apa-apa iklan, make sure benda tu adalah selari dengan apa yang diperuntukkan oleh kerajaan ataupun media. Okay, jangan kita suka hati iklan benda-benda yang salah. Okay. Okey, undang-undang dia kata kat sini, undang-undang untuk pengiklanan ni mestilah sesuai dengan keadaan semasa, okey, sesuai dengan keadaan semasa dalam mempromosikan produk perniagaan. Okey, make sure kalau kat Malaysia, make sure kena iklan tu tak ada benda-benda yang prohibited lah, okey, di bawah 18 ke, okey. Okey, seterusnya adalah kerangka perundangan bagi undang-undang syarikat. Okey. So dalam setiap perniagaan, untuk memulakan perniagaan tu dia perlu ada garis panduan, okey. Garis panduan untuk memulakan sebuah perniagaan. Okey. Lagi-lagi lagi apa berkaitan dengan garis panduan tu dari segi apa? Berkaitan dengan pengurusan dan bidang kuasa pengurusan. Okey. Butiran undang-undang syarikat berkaitan dengan entiti perniagaan, tentang apa? Entiti tu apa bangunan lah, dari segi bangunan yang awak untuk buka awak punya perniagaan tu, okey. So make sure kena ada undang-undang, okey, kena ada garis panduan mana nak di bawah apa. Okay, seterusnya dari segi kerangka perundangan persekitaran alam sekitar. Lagi setengah jam. Okey. Okey. Dan last adalah dari segi kerangka perundangan persekitaran alam sekitar. Even alam sekitar pun ada undang-undang dia. Okey, apa yang boleh diberi apa terkesannya, okey, dari segi aspek persekitaran. Okey, sebagai contoh macam hasil daripada perniagaan awak, hasil daripada perniagaan daripada syarikat ataupun kilang-kilang ke, okey, perlu menjaga persekitaran, contoh macam pembuangan sisa toksik, okey.
Sisa pengeluaran yang berbahaya kepada manusia. Baru-baru ni, dulu ada kes di mana dekat mana, Johor ke Pasir Gudang ke mana. Okay, dia buang sisa toksik yang membahaya kepada dalam sungai. So, air sungai itu mengalir dan terkena penduduk, menyebabkan penduduk muntah-muntah, keracunan makanan, pengsan. Okay. So, dari segi persekitaran juga, sebuah syarikat ni dia perlu mengambil gangguan yang disediakan oleh kerajaan. Okay. So far bangunan perniagaan ni. Okay. Macam kita ada apa? Ada akta kontrak atau undang-undang perniagaan. Selain akta kontrak, ada akta jualan barangan. Okay, akta kontrak tu macam akta barangan ada. Daripada jualan barang tu juga ada undang-undang asal beli atau sewa mesin ataupun beli mesin apa-apa. Okay. Akta perkongsian, contoh awak buka awak menjalankan aktiviti perniagaan jenis perkongsian. Okay, ada syarikat atau awak buka syarikat ataupun apa-apa. Dan akta kerja ni pekerjaan lagi yang mana yang diskriminasi poin apa yang diskriminasi semua tu yang ada dalam hasil hubungan isteri dan laki laki yang okey so faham? Okey 2.2. Okey, seterusnya kita pergi kepada 2.3. Dah siap belum? Analisis faktor-faktor yang membawa ke... Okey, yang ni ada link dia saja. Okey. Analisis faktor-faktor yang membawa ke perubahan kepada persekitaran perniagaan. Okey, seperti yang awak tahu, kita ada berapa jenis faktor? Ada 2. Faktor dalaman dengan faktor luaran. So, awak boleh nampak faktor dalaman apa sekiranya berlaku persekitaran dalam perniagaan tersebut dan faktor luaran yang berlaku di luar kuasa bidang perniagaan. Okay, boleh tengok buku teks muka surat 100. Okay. So, okey, ada berapa jenis faktor dalaman? Tu dah. Lapan. Ada berapa? 2, 4, 6, 7. 7 2, 3, 4, 5, 7 ke 8. Faktor luaran, faktor dalaman. Ada gaya pengurusan, sumber manusia, pemasaran, pengeluaran, kewangan dan teknologi maklumat. 7 kan? Teknologi maklumat dan pendidikan. 7. Okey. Okey, sebelum tu saya nak terangkan awak dengan faktor dan okey. Faktor dalaman dengan faktor luaran yang berlaku ni dia analisis dari segi menggunakan dia, okey, kalau dalam perniagaan dia menggunakan analisis SWOT. Okay, SWOT tu apa? SWOT. Kalau analisis SWOT, boleh tengok muka surat 109. Tengok 109 buku teks. Untuk dalam menggunakan analisis SWOT. Okay, SWOT. SWOT tu S, strength, okay, kekuatan, W, kelemahan atau weakness, O, opportunities atau peluang, dan D ataupun ancaman. So cara nak baca dia, okey, boleh tengok dekat dalam buku teks dia termasuk. Okay, dalam buku teks dia just
briefly je SWOT tu apa, and then dia masuk terus faktor dalaman. Okay, dan untuk buku notes ni dia terangkan apa tu SWOT tu dulu baru dia masuk. Okay. So tak apa, kita boleh pergi mana-mana je. So secara ringkas lah cikgu bagi tahu SWOT ni dia guna untuk analisis dalam sesebuah perniagaan. Okay. So dia ada SWOT, strength, weaknesses, opportunities dengan threats. Okay. So dia guna SWOT ni adalah untuk menentukan sesebuah perniagaan tu, untuk menentukan dia punya visi, misi dengan objektif. Okay. So apa dia analisis SWOT? Analisis SWOT adalah analisis persekitaran secara keseluruhan, okay, secara menyeluruh dan melibatkan faktor dalaman serta faktor luaran. Okay. So dia kaitkan SWOT ni dengan faktor dalaman dengan faktor luaran. Dari segi faktor dalaman tu apa dia? Kita akan go through 7 tu untuk faktor dalaman dan faktor luaran ada apa. Okay. So secara saya ingat dah. Okay, so secara ringkasnya, okay, S kekuatan, okay, keupayaan dan kemampuan disebabkan oleh faktor dalaman yang dimiliki oleh perniagaan untuk bersaing. So, okay, aku boleh salin table ni. Faktor dalaman, faktor luaran. Kalau faktor dalaman ada S, W. Okay, kalau faktor luaran ada O dengan T. Okay. So kalau awak boleh tengok kat sini, faktor dalaman ada kekuatan. Okay, kalau kekuatan dari segi apa kalau faktor dalaman? Okay, keupayaan dan kemampuan disebabkan faktor dalaman yang dimiliki oleh perniagaan untuk bersaing. Sebagai contoh macam mana? Contoh macam mana? Kalau faktor dalaman dimiliki oleh perniagaan untuk bersaing. Keupayaan dan kemampuan disebabkan oleh faktor dalaman yang dimiliki oleh perniagaan untuk bersaing. Dia ada cara baca dia untuk ni S O. Okay, lepas tu W O S T dengan W T. Okay, tak apa. Kita pergi baca dulu. Okay, kita go through dulu. Okay, so weaknesses, kelemahan. Okay, kelemahan tu macam mana? Kekurangan. Okay, kalau tadi kekuatan, keupayaan meningkat. Okay. Kalau kelemahan, kekurangan yang wujud daripada faktor dalaman. Kalau dari segi kekuatan yang wujud dari segi faktor dalaman, contoh gaya pengurusan yang cekap, okay, gaya dari segi sumber manusia yang mantap, okay. Kalau kelemahan dari segi faktor dalaman macam mana? Contohlah prestasi pekerja yang kurang baik, gaya pengurusan yang autokratik, sebagai contoh gaya sumber manusia yang tidak terurus. Okay, so itu melibatkan faktor dalaman, okay, yang boleh mewujudkan yang boleh menghalang sebuah perniagaan itu daripada meningkatlah, okay, mendapat prestasi yang baik. Okay. Untuk O, opportunities, okay, ataupun peluang ni, kelebihan. Okay. Peluang merupakan kelebihan yang diperoleh kesan daripada perubahan yang berlaku daripada faktor luaran. Contoh apa yang peluang yang awak dapat sekiranya berlaku dari segi faktor luaran, okay, apa yang berlaku dari segi faktor luaran. Contoh, bila ekonomi berkembang maju, so apa peluang yang awak dapat?
awak dapat mengembangkan awak punya perniagaan, okey. Lagi apa? Awak dapat menjana ekonomi yang baik, okey. Peluang yang awak ada. Okey, untuk threats ni, okey, ancaman perubahan faktor luaran yang boleh membantutkan perkembangan. Ya kan? Sebagai contoh, kalau ekonomi itu meleset, so apa yang awak dapat? Ancaman. Okay, contoh persaingan yang sengit ke, okey. Contoh awak buka kedai burger, tiba-tiba kat sebelah awak ada orang buka kedai burger tu juga. So itu merupakan threats bagi awak. Okay, tapi threats tu ada secara sihat. Okay, so dia ada juga ancaman secara sihat. Okay, kalau ancaman secara sihat, kita akan dikira sebagai kekuatan okay, tak apa. Tengok. Okay, so macam mana kalau SO, kekuatan dengan peluang, kelebihan faktor dalaman digunakan untuk merebut peluang pekerjaan. Macam mana? Merebut peluang pekerjaan. Macam mana? Kelebihan faktor dalaman digunakan untuk merebut peluang pekerjaan. Sebagai contoh. Macam mana? Faktor dalaman. Contoh pekerja yang berdedikasi, okey. Pengusaha mengikuti pada faktor dalaman perniagaan yang boleh digunakan untuk merebut. Mana tu? So kat sini kalau SO, maksudnya dia kaitkan faktor dalaman dengan faktor luaran. Apa yang berlaku pada faktor dalaman boleh merebut peluang yang dari segi faktor luaran. Okay. Cuba awak tengok buku teks muka surat 1092, okey. Kekuatan merujuk pada keunikan yang ada pada faktor dalaman perniagaan yang boleh digunakan untuk merebut peluang yang wujud ekoran daripada perkembangan faktor luaran. Okay. Sebagai contohlah, okay, awak mempunyai sesebuah syarikat tersebut, okay, ataupun perniagaan, dia mempunyai pekerja yang rajin. Okay, bila dia ada pekerja yang rajin, okay, rajin buat kerja, okay, boleh meningkatkan dia punya perniagaan. Okay, so that at the same time boleh dikaitkan dengan faktor luaran tu di mana ekonomi bertambah maju. Okay, so dia ada kaitannya kat situ. Macam mana cikgu nak terangkan? Okay, tak apa, kita pergi dulu. WO, okay, mengambil langkah mengatasi kekurangan faktor dalaman untuk merebut peluang perniagaan yang ada. Mengambil langkah, okay, mengambil langkah mengatasi kekurangan faktor dalaman untuk merebut peluang yang ada. Sebagai contohlah, faktor dalaman dia ada kelemahan dia. Okay. So apa yang dia perlu buat disebabkan ada kelemahan dalam dia punya perniagaan, so apa yang dia perlu buat untuk merebut peluang yang ada. Okay. Sebagai contoh macam mana? Okay. Untuk penerangan dia ada dekat 108 tu. Okay, macam mana dari segi kekuatan, macam mana dari segi kelemahan, peluang. Kelemahan merujuk pada kekurangan yang dihadapi perniagaan disebabkan oleh faktor dalaman dan boleh
Kelemahan ini boleh menggugat perkembangan perniagaan, oleh itu pihak pengurusan perniagaan perlu mengambil langkah yang proaktif supaya peluang perniagaan yang wujud disebabkan oleh faktor luar dapat Okey, bagi contoh macam ni lah. Contoh sebuah syarikat perniagaan tu dia mempunyai kelemahan dari segi pekerja, dia mempunyai masalah pekerja yang pekerja yang tak ada teamwork sebagai contoh. Okay. Contoh pekerja tak ada teamwork. Okay, so apa yang dia perlu buat? Okay. Apa yang peluang dia perlu buat untuk dia punya pekerja ni boleh boleh bekerja dalam satu pasukan. So mungkin bos dia akan hantar pekerja tu pergi training ke apa-apa, bonding together, okay? Faham tak? Faham Pak. Okay, so itu dari segi sosial budaya, okay? Maksudnya dia buat aktiviti hari sukan bersama-sama, sebagai contoh lah. Okay. Sebagai contoh dalam very good, okay, ni contoh je dalam very good tuition antara pekerja tak ngam orang panggil, okay? Ada bonding, tak ada semangat berpasukan. Jadi apa yang peluang dia perlu ambil? Contoh dia buat hari keluarga so that semua cikgu belajar boleh join sekali. So sebab apa dia buat macam tu? Untuk mengeratkan teamwork antara guru-guru dan juga parents dengan anak murid lah. Okay. So kat situ di mana kelemahan yang wujud dalam faktor dalaman boleh diatasi, okay, dengan merebut peluang daripada faktor luaran. Okay. So nak bagi orang nampak lah. Okay. Tak apa, nanti kita flashback balik apa tu. Kita akan go through dulu lagi. Okay, untuk analisis faktor dalaman, faktor luaran ni. Okay, lagi apa? ST, strength, kekuatan, dengan TT, ancaman, threats. Okay, so kelemahan, kelebihan faktor dalaman digunakan untuk membina strategi menghadapi ancaman yang ada. Okay, sebagai contoh macam mana? Sebagai contohlah, okay, contoh awak ada pekerja yang pakar, okay, pekerja yang dalam syarikat tu ada pekerja yang pakar. Okay, contoh adanya dari segi teknologi yang berkembang pesat. Okay, teknologi tersebut dari segi ancaman lah, sebagai contoh macam apa? Ada pesaing lah, okay, pesaing, okay. Pesaing daripada luar, okay, ancaman pesaing yang lebih orang panggil lebih pakar lah daripada ni. Okay, so macam mana sebuah syarikat tu dia nak upgrade dia punya pekerja tu, okay, daripada apa? Maksudnya dia nak upgrade dia punya pekerja tu untuk lebih bersaing, okay, secara sihat dengan ancaman yang dia ada. Okay? Okay. Tak faham lagi, tak nampak lagi. Okay? Okay. Okay. Sebagai contoh lagi untuk kekuatan dengan ancaman ni, okay.
Contohlah, awak boleh nampak macam mana, contoh MACD lah. Okay, MACD. MACD dia punya kelebihan, dia punya ada branding. Okay, branding. Burger, contoh Branding. burger lah, burger MACD. Okay, burger MACD. Okay. So, ancaman dia burger daripada syarikat biasa. Okay. So, awak boleh nampak tak kat situ dia punya kekuatan tu boleh mempengaruhi, okey. Boleh digunakan strategi, contoh promote lah dia punya burger tu. So that dia boleh atasilah dengan ancaman yang dia ada tu. Okay. Ancaman tu daripada contoh pesaing luar. Okay, tak naklah MACD ni sebab benda tu dah popular kan. Tak apalah, nantilah kita ni lagi lah. Cikgu nak terangkan pun macam susah sikit. Nak lukis pun susah ni. Okay. And then seterusnya weakness dengan threat. Okay. Kelemahan dengan ancaman. Okay. Mengatasi kekurangan faktor dalaman dan menghadapi ancaman daripada faktor luaran dengan menuntut perniagaan, menjalinkan kerjasama dengan pihak lain. Okey, sebagai contoh, macam mana? So, dalam contoh dalam awak punya perniagaan ada kekurangan, okay, ada kelemahan. So, macam mana awak cuba nak hadapi ancaman, okay, ataupun apa-apa perubahan yang berlaku dari segi persekitaran tu, macam mana awak nak adapt dengan benda tu, okay? Ataupun awak meminta pertolongan daripada ataupun meminta kerjasama daripada pihak lain, okay? Okay, so sekejap. Lagi berapa minit? 2 minit. Okay, ada lagi 2 minit. Apa nanti cikgu ulang balik benda ni. Okay. Sebelum kita pergi SWOT tu, okay. Next week kita akan masuk kepada, kita kenal dulu secara detail apa tu faktor dalaman, apa tu faktor luaran. Okay, faktor dalaman tu ada 7 kan. Okay, so nanti kita akan go through details lah. So maybe awak nampak pening sikit analisis SWOT ni. Okay, ada apa-apa soalan untuk setakat ni? Untuk 2.3 tu faham dah? Okay, mana dah? Okay, so kita recap balik apa yang ada. Trend persekitaran. Okay. Kita recap balik trend persekitaran perniagaan. Awak perlu tahu dia ada trend meningkat. Trend meningkat yang mana ada faktor dalaman dan faktor luaran. Okay. Okay. Trend persekitaran perniagaan ada trend meningkat. Yang boleh tengok ada trend meningkat. Dalam trend meningkat ada faktor dalaman dan faktor luaran yang perlu tahu. Okay, trend menurun sebab apa trend menurun? Juga dikaitkan dengan faktor dalaman dengan faktor luaran. Okay. Dan trend mendata, apa yang berlaku, kenapa trend mendata sebab tak ada apa-apa perubahan. Okay. Dan seterusnya ada pasaran dari segi pasaran. Okay. Pasaran untuk semua, pasaran produk ataupun dan juga pasaran kewangan, okey, dan
Yang kelima adalah trend guna tenaga, trend pendapatan dan trend dan juga pertumbuhan ekonomi. So dari segi guna tenaga macam mana, okay? Dari segi pembangunan negara, okay, macam mana, dari segi perubahan dalam guna tenaga, okay? Dan juga trend pendapatan dari segi hasil jualan yang awak ada untuk setiap tahun, okay? So adakah meningkat atau tidak, okay? Dari segi pertumbuhan ekonomi macam mana, okay? Sama ada fasa kemelesetan ataupun fasa melambung, okay? Dan yang keenam adanya undang-undang perniagaan. Okay, so apa yang menyebabkan berlakunya trend persekitaran adalah dari segi faktor luaran dia apa, faktor dalaman dia apa. Okay. Sebab itulah untuk yang 2.3 ni lebih kepada macam mana nak analisis, okay, macam mana faktor-faktor tersebut boleh membawa kepada perubahan persekitaran perniagaan. Macam mana gaya pengurusan boleh membawa kepada perubahan, macam mana dari segi sumber manusia boleh membawa kepada perubahan, mana dari segi pemasaran boleh membawa kepada perubahan. Okay, so benda tu boleh mempengaruhi persekitaran perniagaan. Dari segi, kalau faktor luaran pula dari segi politik, ekonomi, sosio budaya, teknologi, okay, undang-undang, semua tu ada kaitan. So sampai sini saja. Okay. Apa-apa, okay. Cikgu nak baca dulu, okay, 2.3 ni, surat 100 ni. Okay, baca dulu apa yang ada faktor dalaman. Cuba buat mind map dalam bentuk mind map. Apa yang ada dalam faktor luaran, apa yang ada dalam faktor dalaman dan macam mana awak nak kaitkan dia dengan SWOT. Okay. Cikgu ada